نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Nur petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang Allah perintahkan supaya dimuliakan keadaannya, di masjid, di surau, tempat-tempat suci yang wajib dijaga kehormatannya dan dari segala perkara yang mencemarkannya.
Dan disebut serta diperingatkan nama Allah padanya, di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takutkan hari, yakni hari kiamat, yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan, yakni hari kiamat, keadaan di padang mahsyar kelak menjadikan orang-orang yang menyaksikannya cemas dan bimbang. Ayat sebelum itu menceritakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Meskipun mereka menjalankan perniagaan, tetapi perniagaan mereka dan kerja-kerja mereka yang lain tidak melalaikan mereka daripada mengerjakan sembahyang pada waktunya dan memberi zakat untuk kebajikan masyarakat yang memerlukan bantuan. Ayat 37 surah An-Nur. Ayat 38, liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Mereka mengerjakan semua itu supaya Allah membalas kepada mereka dengan sebaik-baik balasan, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah menambah bagi mereka limpah kurnianya. Dan sesungguhnya dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung. Kita masih membicarakan tentang kelebihan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita baca hadis Imam Muslim, man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfa al-lail ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Barang siapa yang sembahyang Isya secara berjemaah, maka seolah-olahnya ia melakukan qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang melakukan sembahyang subuh secara berjemaah, maka seolah-olahnya ia melakukan qiyamul lail seluruh malam. Yakni sembahyang Isya separuh, sembahyang subuh separuh, campur dua tu jadi satu malam. Siapa boleh hadir, siapa boleh tunai sembahyang subuh berjemaah dan Isya berjemaah, mungkin di masjid, mungkin di surau, mungkin di rumah dia sendiri. Cuma di rumah ni kuranglah sikit sebab kita tak jalan jauh. Sembahyang subuh dengan Isya berjemaah diberikan pahala seperti qiyamul lail, seperti sembahyang tahajud sepanjang malam. Sembahyang malam kita dapat pahala sembahyang sunat 2 rakaat sampai subuh. Padahal kita duduk tidur. Kita pergi sembahyang subuh Isya berjemaah, balik tidur. Pagi esok bangkit sembahyang subuh berjemaah. 2 sembahyang jemaah itu pahala macam sembahyang sunat daripada maghrib sampai subuh. Besarnya ganjaran pahala kepada orang yang sembahyang Isya dan subuh berjemaah. Yang tu hadis 656 dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Sunan Tirmizi, man syahida al-isya'a fi jama'atin fakana lahu qiyamu nisfi lailatin wa man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Barang siapa sembahyang Isya secara berjemaah, maka ia diberikan pahala qiyam separuh malam, pahala qiyamul lail,
pahala sembahyang sunat, pahala buat ibadat separuh ataupun setengah daripada malam. Wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin, dan barang siapa sembahyang subuh dan isya dan subuh secara berjamaah, kana lahu ka qiyami lailatin, maka ia dapat pahala seperti qiyam satu malam, seperti qiyamul lail satu malam, sepanjang malam. Hadis Imam Tirmizi 221 dalam Sunan Tirmizi, seperti hadis Sahih Muslim tadi, menawarkan kepada kita supaya kita usaha tiap-tiap malam dan tiap-tiap pagi sembahyang subuh dan isya berjemaah. Jangan kita tinggalkan tawaran istimewa ini. Harap kok kita nak sembahyang tahajud sepanjang malam, tak pernah berlaku seumur hidup. Separuh malam 5 jam setengah sembahyang sunat juga mungkin tak berlaku kat kita. Tapi kita dapat pahala sembahyang 11 jam daripada maghrib sampai subuh, dengan kita jaga 2 jenis sembahyang jemaah ini, iaitu subuh dengan isya. Lalu dalam Sahih Bukhari Nabi dan Muslim, Sahih Bukhari hadis 615, Sahih Muslim hadis 437. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la'atawhuma walau habwan. Dan jika orang umat Islam mengetahui kelebihan sembahyang isya dan subuh, yakni secara berjemaah, nescaya mereka akan mendatangi kedua-dua tempat sembahyang itu, walaupun mereka terpaksa merangkak. Besarnya pahala kalau merangkak pun pergi juga. Kita kalau duit tak ada, tiba-tiba orang tawar kata nak bagi duit RM1,000, kita tak larat nak pergi dah. Tapi orang habang juga nak bagi RM1,000, siapa boleh mai. Merangkak pun kita sampai. Pasal duit tak ada orang bagi. Ni pahala lebih pada RM1,000. Kerana pahala ni kita nak nikmati kenikmatannya di dalam syurga. Lebih pada orang tawar duit. Kerana duit akan habis, tapi pahala kekal di akhirat, nak terima balik. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Quran kata apa yang ada di sisi kamu yanfad, akan habis. Duit kita dapat habis, rumah kita habis, pakaian kita, apa keduniaan kita dapat akan habis, akan kita pisah dengan dia. Wa ma indallahi baqin, apa yang di sisi Allah kekal. Pahala kita dapat melalui amal kebajikan kekal, kita nak terima balasan yang istimewa, yang amat istimewa dalam syurga. Kalau orang pakat tahu kelebihan sembahyang isya dan subuh berjemaah, nescaya mereka usaha boleh hadir walaupun dalam keadaan terpaksa merangkak ke situ. Lah ni tak merangkak pun tak pergi dah, pasal orang tak ingat dan tak tahu kelebihan sembahyang isya dan subuh berjemaah itu. Itu disebutkan dalam sebahagian hadis. Ada lagi kelebihan yang ditawarkan, iaitu menjaga sembahyang 5 waktu. Dalam hadis yang lain yang tu, kelebihan yang ditawarkan berada di saf yang pertama. Berada di saf yang pertama. Lau ya'lamun nas, hadis Bukhari dan Muslim. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was safil awwali summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Jika orang ramai mengetahui kelebihan azan dan kelebihan berada di saf yang pertama, kemudian mereka tidak memperolehi melainkan dengan cara mengundi, nescaya mereka akan mengundi.
Nak bagi tahu siapa menang, dia boleh azan dan boleh duduk di saf pertama. Itu hadis Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Imam Muslim, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi orang lelaki yang paling depan, yang seburuk-buruknya yang paling belakang. Sebaik-baik saf bagi orang perempuan di belakang sekali, yang seburuk-buruknya di depan sekali. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW melihat beberapa sahabat duduk belakang. Baginda bersabda, taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Majulah kamu, ikutlah aku. Hendaklah mengikut akan kamu orang selepas kamu. Sentiasalah kaum itu lewat sehingga Allah melewatkan mereka. Kaum yang suka duduk belakang, Allah akan belakangkan mereka. Maksudnya kalau orang lelaki pergi sembahyang jemaah, yang paling bagus duduk saf pertama. Duduk biar orang lain duduk saf pertama, mereka nak duduk saf belakang, yang tu mereka akan dilewatkan oleh Allah. Allah jadikan mereka mundur. Kalau mereka pergi sembahyang jemaah, mereka nak duduk belakang, tak mau duduk depan. Mereka maju kalau duduk depan kelebihan banyak. Kalau pergi sembahyang, duduk sah saja, duduk sah belakang, sedangkan mampu duduk sah depan, sudah dianggap menempah kemunduran. Kalau tak pergi terus, lagi mundur. Kalau orang pergi sembahyang jemaah, sah bengkang-bengkok tak sama, sudah mengundang perpecahan di kalangan mereka. Kalau duduk dalam sah tak sama, hadis kata hati mereka tak sama, mereka akan tak bersatu. Kalau dalam sembahyang jemaah, hati saf yang mereka buat tidak sama. Lakhtalaftum, kamu akan berselisih pendapat, kamu akan bercanggah. Kalau kamu duduk dalam sembahyang, kamu tak menyamakan saf. Kalau hadis kata apa? Hadis Imam Bukhari Muslim, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah kamu menyamakan saf, atau Allah akan menjadikan muka kamu berselisih, yakni kamu jadi orang yang berpecah belah, suka berselisih pendapat kalau kamu tidak menyamakan saf dalam sembahyang. Kalau menyamakan saf yang sunat, orang tak ambil berat, boleh menyebabkan perpecah belah. Tapi sembahyang jemaah lagi pecah belah, tapi terus lagi mengundang pecah belah. Jadi salah satu punca manusia tak duduk pecah belah kerana mereka tak ambil berat dalam saf sembahyang, bahkan tak pergi sembahyang terus. Maka perlunya kita hadir ke tempat sembahyang dan kita samakan saf, bagi betul tumit kita dengan tumit orang sebelah kanan kiri kita. Kalau kita tak boleh pergi dengan sebab terhalang, kita tidak salah. Kita tak berdosa, kita tak salah. Bahkan kalau tak pergi bukan dengan sebab tak terhalang pun tak berdosa, kerana sembahyang jemaah bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Kalau ada orang buat dah, sudah gugur kewajipan orang tempat tersebut. Cuma kalau kita tak pergi, kita rugi tang pahala sikit. Jadi kalau ada peluang boleh pergi, kita pergi. Tak ada peluang, kita sembahyang di rumah. Yang dengan niat, kalau ada ruang, saya nak pergi balik ke masjid surau, kerana besarnya tawaran istimewa yang Allah beri kepada orang yang hadir dalam sembahyang berjemaah. Baik, kita dah baca dah sikit tentang kelebihan saf yang pertama.
Ada lagi hadis-hadis yang lain. Kelebihan berada di saf sebelah kanan. Kalau kita pergi awal, ada ruang, kita duduk sebelah kanan. Hadis Imam Abu Daud menyatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada saf-saf sebelah kanan tu imam. Riwayat Abu Dawud juga wassitul imam wasuddul khalal. Duduklah di tengah sama dengan tu imam di tengah dan tutuplah ruang-ruang yang renggang. Ini beberapa tawaran istimewa. Ada lagi tawaran tentang sembahyang jemaah ini, sembahyang sunat. Dah sembahyang subuh kita boleh jaga. Gagah pergi sembahyang awal sikit. Sunat subuh sama. Hadis Imam Muslim menyatakan, Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hebatnya kelebihan sembahyang sunat subuh sehingga disebutkan boleh sembahyang 2 rakaat sunat subuh lebih baik daripada kita memiliki dunia dan segala isi-isinya. Itu beberapa tawaran dalam hadis yang berkait dengan bab sembahyang ataupun bab masjid yang kita bicarakan. Baik. Setelah kita mempelajari tentang kelebihan pergi masjid, kelebihan tunggu sembahyang, kelebihan sembahyang jemaah, kelebihan saf pertama, kelebihan azan, kelebihan saf sebelah kanan. Ada lagi yang berkait dengan masjid, kelebihan membina masjid. Hadis Imam Bukhari dan Muslim menyatakan, Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu mislahu fil jannah. Sesiapa yang membina masjid ikhlas kerana Allah, nescaya Allah bina baginya seumpama itu di dalam syurga. Allah bina istana dalam syurga kepada orang yang boleh bina masjid di dunia ikhlas kerana Allah. Riwayat yang kedua, riwayat Imam Ibnu Majah, Man bana masjidan yuzkaru fihi ismullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina masjid yang disebutkan pada masjid itu akan nama Allah, nescaya Allah bina baginya sebuah istana di dalam syurga. Bila kita dengar hadis kelebihan bina masjid, mungkin kita rasa susah. Kerana masjid nak siap mau 500,000, mau 1 juta, mau 2 juta ringgit. Kita tak ada ambil berjuta-juta. Maka ditawarkan bagi orang yang tak mampu nak bina sebiji masjid, maka dia bina, dia tumpang orang lain yang bina masjid. Mungkin di kampung kita, mungkin di taman kita, mungkin di tempat sekian nak buat masjid, kita tumpang sama dengan bagi duit untuk bina. Walaupun yang kita bagi itu RM1 atau RM10. Harga masjid 1 juta. Saya boleh tumpang RM10. Maka saya dapat pahala yang besar. Pahala tak putih. Berterusan tak habis lagi orang duk guna masjid itu. Dan Allah sediakan istana dalam syurga untuk saya. Sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis orang bina masjid dapat istana. Mana bukti dah? Bukti dah hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Tirmizi pun ada riwayat menyatakan, Wa man bana lillahi masjidan kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina kerana Allah akan masjid seperti
sekadar sarang burung yang amat kecil, ataupun seperti sekadar telur burung. Burung dah kecil, sarang dia kecil ya. Burung cak rumah kecil, sarang dia kecil. Orang buat masjid 60 kaki, 100 kaki, 200 kaki. Saya hanya tumpang sikit lah. 1 sentimeter pun tak sampai. Saya hanya bagi RM10. RM10 ni bukan nanti setengah kaki. Kaki 120. Saya hanya bagi RM10. RM10 tu mungkin sekadar sebiji pasiang. Dia punya kadar dia. Mungkin 0.1 sentimeter. Saya hanya tumpang sekadar sebiji pasiang ya. Sepuntung paku ya. Allah bagi kat saya istana dalam syurga. Orang yang bina masjid walaupun kecil, walaupun sikit yang dia bagi RM1, dia bagi sekupang, dia bagi 5 kupang. Masjid tu harga RM1 juta, dia hanya boleh bagi RM1. Allah akan bagi istana dalam syurga juga. Walaupun yang dia bina tu hanya seperti sarang burung atau asghara, atau lebih kecil daripada sarang burung yang amat kecil. Burung yang kecil seperti burung cak rumah kecil. Sarang dia tentu kecil sama besar dengan badan dia. Ataupun telur burung puyuh kecil, atau lebih kecil daripada itu. Nescaya Allah akan membina sebuah istana baginya di dalam syurga. Riwayat Imam Ahmad, banallahu lahu baitan awsa'a minhu. Nescaya Allah membina baginya sebuah istana lebih besar, lebih luas daripada apa yang dia buat. Dia hanya bagi RM1 untuk bina sebuah masjid yang harganya juta-juta ringgit. Allah akan bina istana yang amat besar dan luas untuk dia dalam syurga. Riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, afdala minhu, yang lebih mulia daripada apa yang dia bina. Riwayat Imam Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Awsat, begitu juga Imam Al-Bazzar, man bana baitan yu'badullahu fihi min hamalin halalin banallahu lahu baitan fil jannati min durrin wa yaqutin. Barang siapa yang membina sebuah rumah Allah, sebuah masjid, sebuah rumah tempat yang disembah Allah di dalamnya, daripada harta yang halal. RM1 yang saya derma untuk orang bina masjid ni, saya cari cara halal, bukan cara haram. Harta yang saya bagi itu cara halal, bukan saya tikam nombor ekor, dapat duit nombor ekor, saya pergi derma buat masjid, yang tu duit haram. Bukan saya terima rasuah, bukan saya curi duit orang, bukan duit zakat yang sepatutnya dikeluarkan saya simpan, tak mau keluar zakat, saya pergi bagi orang bina masjid. Sedap, saya bagi duit yang saya dapat cara halal. Mungkin saya meniaga, mungkin saya dapat pusaka, mungkin saya dapat gaji. Duit yang saya dapat secara halal, saya pergi bagi sikit saja untuk dibina masjid. Dibina tempat orang sembah Allah, mungkin masjid, taklim masjid, surau. Di situ orang buat sembahyang jemaah, sembahyang 5 waktu, orang buat ibadat. Nescaya Allah membina baginya sebuah istana di dalam syurga, diperbuat daripada daripada batu mutiara, wa yaqut, dan batu delima. Allah buat istana yang bangunannya bukan bata macam kita. Bangunannya bukan kayu. Bangunannya dibuat daripada batu mutiara yang cantik dan batu delima yang cantik berkilau. Batu delima ni batu merah, orang buat batu cincin. Istana dia, dinding dia batu delima, batu mutiara. Mutiara daripada dalam laut. Batu delima ni yang warna merah macam buah delima. Orang yang syarat dia membina masjid daripada wang yang halal.
Tak semestinya kita bagi 1 juta ringgit, kita tak semestinya kita bagi 1,000 ringgit. Mungkin yang kita bagi RM1 atau RM2, mungkin kita bagi sekupang atau 2 kupang, mungkin kita bagi RM10. Walaupun kecil kadar yang kita bina, walaupun sikit sumbangan yang kita beri, kita berpeluang menempah istana yang besar dalam syurga. Kalau hidup di dunia kita ada sumbang untuk bina masjid walaupun sekupang 2. Mana bukti sekupang 2? Hadis kata sebesar sarang burung ataupun lebih kecil daripada itu. Lebih kecil itulah peluang bagi orang yang sumbang sikit-sikit tapi dibayar dengan istana yang besar dalam syurga. Riwayat Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina sebuah masjid bukan kerana riya', bukan kerana sum'ah, ikhlas kerana Allah, nescaya Allah bina baginya sebuah rumah yang besar di dalam syurga. Dalam hadis Imam Ibnu Majah, di awal hadis Sunan Ibnu Majah, begitu juga Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, begitu juga Imam Al-Baihaqi, sanad Ibnu Majah hadis sanadnya hasan. Ada 7 perkara yang kita lakukan di dunia, bila kita mati pahala kita terima berterusan tak putus-putus. Kita dah mati tapi gaji duk dapat lagi. Kita dah pencen, tak dapat gaji lagi, tak kena kerja, duit duduk dalam tiap-tiap bulan. Kita dah masuk kubur, dah tak beramal, tapi pahala amalan soleh duk terima lagi. Hak ni bagus. Orang hak mati, lepas tu pahala terberhenti, rugi. Orang hak mati, pahala tak berhenti, duk main lagi, hak tu untung. Dalam Sahih Muslim ada 3. Siapa yang mati, dia tinggal 3 perkara, pahala dia tak berhenti, dia duk terima, terima. Darjat dia semakin tinggi di alam baqa. Apa dia 3 perkara itu? Yang pertama waqaf. Yang kedua ilmu yang diambil manfaat. Mungkin ilmu dia mengajar orang, mungkin ilmu yang ditulis dalam buku, mungkin ilmu yang dia sebar dalam WhatsApp. Dia mati ilmu tu terus duk bersambung kat orang lain, Yang ketiga, anak yang baik yang dia tinggalkan, yang berdoakan untuk diri dia. Anak dia betul ataupun anak murid dia ataupun cucu dia. Yang penting anak yang baik yang mendoakan. Kita mati tinggal 3 perkara. Sumbangan untuk wakaf, bina masjid, bina surau, bina ma'at tahfiz, bina pondok. Orang kita mati, pondok tu orang duk makmur, tahfiz tu orang duk baca Quran lagi, masjid tu orang duk buat ibadat lagi. Yang tu nama sadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya berterusan tak berhenti. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat, ilmu yang kita sebarkan, sama ada secara percakapan atau secara tulisan. Secara tulisan kita tulis dalam WhatsApp atau kita karang buku. Mungkin yang tu susah sikit nak karang buku ni, tapi sebar dalam WhatsApp yang kita tulis senang. Yang ketiga, anak yang baik yang kita tinggalkan. 7 lagi duk ada. 7 campur 3, 10. Ada satu lagi campur jadi 11. 11 perkara ini bila kita mati pahala tak putus. Dalam hadis Imam Ibnu Majah menyatakan, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya antara perkara yang menyusuli kepada seorang mukmin daripada amalan dan kebaikannya setelah dia mati. Setelah dia mati, amal pahala duk pi kat orang mukmin tu lagi. Dia duk terima lagi. Macam mana orang kerja pencen, lepas pencen duk terima duit lagi. Duit pencen. Kerja dah tak pi dah, tapi duit pencen duk masuk tiap-tiap bulan. Amalan dah tak buat, tapi pahala duk masuk setiap siang malam.
24 jam duk terima pahala. Siapa dia? Orang yang meninggalkan 7 perkara. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan. Masa hidup kita pernah mengajak orang sepatah dua A, B, C, alif, ba, ta. Kita ajak orang baca Quran, kita ajak orang tauhid, fiqh, tasawuf. Yang kita sebarkan, kita mati, duk dapat pahala daripada amalan orang dan penyebaran orang selepas itu. Yang kedua, awwaladan salihan tarakah, anak yang baik yang ia tinggalkan. Anak yang semayang tak tinggal, anak yang bagus, yang tak buat jahat, yang kita tinggalkan. Dua-dua ni ada dalam Sahih Muslim tadi. Dalam Sahih Muslim kata, "Iza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salas." Apabila mati seorang manusia, terputuslah pahala amalannya melainkan daripada 3, sadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, au waladun salihun yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaat, dan ataupun anak yang soleh yang berdoa kepadanya. Yang ni ilmu yang diajarkan dan disebarkan yang pertama, anak yang soleh yang ia tinggalkan yang kedua. Sama dengan Sahih Muslim tadi. Cuma yang ni Ibnu Majah punya riwayat. Yang ketiga, atau Al-Quran yang ia warisi. Kita beli Quran, kita baca Quran, kita simpan Quran di rak. Kita mati, Quran itu anak kita terima dia baca. Kita dapat pahala kerana mewariskan Al-Quran. Pusaka yang kita tinggalkan Quran. 3, Quran yang ia warisi. Yang keempat, au masjidan banahu, atau sebuah masjid yang ia telah bina masa hidup. Bukan berarti sebuah masjid tu duit dia seorang. Tak. Kalau duit dia seorang tu lagi baik. Mungkin dia tumpang duit orang lain, seperti contoh saya bagi tadi, dia bagi hanya RM1, harga masjid RM1,000,000. Dia hanya tumpang RM1, boleh beli sepuntung paku, sebiji pasir, secubit semen. Itu hak dia, hak lain semua hak orang. Walaupun dia bagi kecil, kadarnya sedikit, tapi dia sudah menempah istana yang besar dalam syurga. Dan dia dah tempah satu amalan yang dia mati, pahala tak putih. Lagi orang duk semayang dalam masjid tu tak runtuh. Sampai kiamat, orang duk buat ibadat dalam masjid tu, dia dapat pahala. Padahal dia sumbang untuk buat masjid hanya RM1. Nak sumbang banyak-banyak, dia pun tak ada duit. Dia tengok orang nak buat masjid, dia buh RM1 dan tabung bina masjid. Dia terima pahala tak berhenti, tak putus. Itu yang keempat. Yang kelima, au baitan libnis sabil banahu, atau rumah persinggahan untuk orang musafir yang dia bina. Dia ada tanah sikit, dia buat rumah wakaf. Siapa-siapa yang main daripada luar, mungkin dia nak singgah bermalam di kampung tu, pergi malam di rumah dia. Bilik yang dia siap, ataupun rumah kecil yang dia siap, ada bilik air apa semua. Yang ni untuk Ibnu Sabil, untuk orang musafir. Mungkin main pada Kuala Lumpur nak pergi ke Thailand, singgah tidur di situ. Mungkin dia main Kuala Lumpur nak main kampung tu, dia main tidur di situ. Tidur percuma. Nama dia Baitan Libnis Sabil. Rumah untuk orang musafir yang dia bina, untuk persinggahan orang musafir. Yang ni jarang jumpa orang buat. Tulis iklan, rumah persinggahan untuk sebarang musafir, singgah percuma, mana nak jumpa. Mungkin dia buat untuk masjid, dia buat rumah persinggahan ataupun homestay. Siapa singgah tidur semalam kena bayar semalam RM50. Tapi duit RM50 itu bukan masuk ke dia, masuk ke masjid. Bagus juga lagu tu. Jadi dia buat satu bangunan, duit kemasukan dia sumbang kepada rumah Allah. Beda bayar karan, beda bayar ayak. Dengan duit sewa rumah yang kita buat, sewa homestay ke, sewa rumah ke, tu juga menguntungkan Ibnu Sabil, menguntungkan kita. Yang seterusnya, sikit lagi nak habis lah. Yang keberapa lah? 1, 2, 3, 4.
Yang 5. Yang keenam, au nahran ajrahu, atau sungai yang dia aliri. Dia korek sungai. Zaman dulu lah. Zaman lah orang tak apa guna yang sungai. Orang guna yang telaga pun tak guna dah. Tapi dia wujudkan sumber air untuk manfaat orang. Mungkin boring air untuk tempat masjid, ataupun penapis air untuk orang minum. Masjid tu ada penapis air, orang beda orang minum, dia bubuh penapis air situ. Yang ketujuh, ataupun sedekah yang ia keluarkan daripada hartanya ketika sihat dan hidup. Masa dia sihat, dia pernah bagi sedekah. Masa dia hidup, dia pernah bagi sedekah. Yang pahala menyusulinya setelah mati. Ada riwayat yang lain, atau pokok yang dia tanam. Pokok kurma yang dia tanam. Negara Arab ada pokok kurma, tempat kita tak ada. Sebarang pokok yang ada manfaat yang kita tanam. Mungkin sebelum kita mati, kita tanam pokok durian. Kita mati umur 60, durian tu mati umur 200. Tuan durian pergi dulu, pokok durian tu hidup. Selagi orang duk makan buah durian yang kita tanam, kita dapat pahala. Kita tanam pokok betik, yang makan buah betik itu orang, yang makan dia burung, kita dapat pahala. Pokok yang kita tanam, yang diambil manfaat akan pokok itu oleh orang atau binatang, lagi pokok itu hidup, kita dapat pahala, sedangkan kita yang tanam dah dikuburkan. Kadang kita makan durian kat rumah kawan kita, dia panggil kita makan, ataupun dia hantar mai rumah kita. Kita tanya, ni buah durian ni buah pelam ni, pokok mai mana? Dia kata, pokok rumah saya. Hang tanam ke? Dah, arwah Tok Wan saya tanam. Arwah Tok Wan dia mati 40 tahun dah, tapi duk terima pahala daripada pokok yang dia tanam. Orang duk makan buah, dia dapat pahala. Jadi daripada 5-6 jenis tadi, ada peluang kita nak dapat pahala melalui pokok yang kita tanam, melalui sumber air yang kita wujudkan, melalui masjid yang kita bina, melalui Al-Quran yang kita wakaf di masjid, surau orang duk baca, dan sebagainya. Jadi salah satunya bab masjid, bab membina masjid. Ada peluang untuk bina masjid, binalah. Walaupun yang kita sumbang itu RM1 daripada duit kita, kerana membina masjid, walaupun sebesar sarang burung yang kecil atau lebih kecil daripada itu, nescaya Allah membina baginya istana dalam syurga. Hadis Ibnu Majah, wa man bana lillahi masjidan kamafhasi qatatin aw asghara. Barang siapa yang membina kerana Allah akan sebuah masjid sekadar sarang burung atau lebih kecil daripada sarang burung. Burung tu burung kecil. Sekadar sarang burung yang amat kecil atau lebih kecil daripada sarang burung. Sekadar sebiji telur burung puyuh atau lebih kecil daripada itu, nescaya Allah bina baginya sebuah istana mahligai yang besar dan indah di dalam syurga. Jadi hari ini, pagi ini kita belajar tentang kelebihan membina masjid dengan kita sumbangkan walaupun sekupang, walaupun RM1. Kita tumpang orang bina masjid, sumbangan kita sikit, tapi Allah janji nak bagi mahligai dalam syurga. Peluang kita masih hidup, dengar orang nak buat masjid, sualah sekupang dua, sualah RM1 dua, walaupun kita tak mampu suar RM1 2 juta, kita suar RM1 2, kita dapat pahala seperti membina sebuah masjid dan ditawarkan istana yang indah dalam syurga. Riwayat yang lain menyatakan dibuat daripada batu permata, iaitu batu mutiara dan batu delima. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin.